Pengenalan kepada maksud rasuah. Perkataan rasuah itu sendiri berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu ar-riswah. Menurut Al-Fayumi, beliau berkata bahawa ar-riswah adalah sesuatu perkara yang diberikan oleh seseorang ataupun daripada individu kepada seseorang individu yang lain ataupun hakim agar seseorang hakim itu sendiri dapat memenangkannya, memutuskan atau menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada keinginannya ataupun permintaannya. Manakala, menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM, rasuah ialah aktiviti ataupun perbuatan dalam penerimaan ataupun pemberian yang berbentuk suapan sebagai upah, sebagai dorongan untuk seseorang individu yang telah melakukan atau tidak langsung melakukan sebarang perbuatan atau permintaan yang berkaitan dengan urusan rasmi, sulit, penting dan sebagainya. Bentuk-bentuk rasuah. Terdapat jenis-jenis kesalahan rasuah mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2019 yang berada pada bawah Akta 694. Antaranya adalah meminta ataupun menerima rasuah di bawah Seksyen 16 dan juga 17(a), menerima suapan di bawah Seksyen 17(b), mengemukakan tuntutan palsu di bawah Seksyen 18 dan juga salah guna kuasa di bawah Seksyen 23. Bagi menerangkan dengan lebih lanjut, suapan itu sendiri boleh terdiri daripada pemberian ataupun penerimaan, penyelewengan wang, tunai, derma, pinjaman, hadiah, bonus, perkhidmatan seperti jawatan dan sebagainya. Implikasi pertama yang akan berlaku daripada penerimaan amalan rasuah dalam bahagian politik adalah akan melumpuhkan sebahagian fungsi perjalanan atau pemerintahan sesuatu pentadbiran negara. Perkara ini mempunyai kaitan yang sangat rapat kepada pasal Al-Mawardi yang menyatakan bahawa ahli politik itu sendiri dengan membawa masuk sepotong hadis yang bermaksud apabila pemimpin berniaga maka binasalah rakyat, rujukan kepada Faridah pada tahun 2022. Juga dikukuhkan oleh pelopor agamawan terkenal iaitu Ibn Khaldun yang mengatakan bahawa apabila seorang menteri itu melibatkan diri dalam urusan perniagaan, kemungkinan perkara seperti kecuaian dalam menjalankan tugasnya dan kebarangkalian untuk terjadinya isu penyalahgunaan kuasa dan juga penyelewengan dalam pelbagai bentuk adalah tidak mustahil untuk berlaku. Maka kita dapat lihat seringkali wujudnya isu berkaitan dengan amalan rasuah. Secara tidak langsung, amalan rasuah ini akan melumpuhkan perjalanan sistem yang penting pada negara seperti sistem amalan berdemokrasi, ketidakcekapan dan juga ketidakberkesanan apabila peraturan dan juga penggunaan undang-undang itu sendiri kepada amalan ini telah pun diabaikan. Implikasi kedua yang akan berlaku daripada penerimaan amalan rasuah dalam bahagian politik adalah nasib rakyat dan masyarakat setempat di negara kita iaitu Malaysia sendiri akan menjadi taruhan dan juga penentuan, tetapi bukan lagi kepada perjuangan setiap pemimpin di negara kita sendiri. Hal ini dimungkinkan kerana kita dapat lihat bahawa perkara ini daripada maksud yang lebih spesifik iaitu rasuah itu sendiri merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar dan juga mudah untuk menguasai dan juga mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat sehingga boleh membinasakan segala sistem kerajaan, pentadbiran kerajaan, fungsi kerajaan, nasib rakyat dan juga pembangunan rakyat dan sebagainya. Seterusnya, acap kali kita dengar bahawa perbuatan rasuah itu bukan sahaja akan melumpuhkan ataupun melemahkan, menjejaskan dan memberikan kesan negatif kepada kemajuan serta pembangunan negara kita, akan tetapi ianya secara tidak langsung akan mempertaruhkan nasib rakyat dan juga masyarakat dalam negara. Sebagai contoh, isu yang sering berlaku apabila wujudnya pemimpin yang bakal mentadbir negara bertindak untuk membeli dan juga meraih undi dengan penggunaan rasuah yang meluas agar kemenangan sesuatu parti itu terjamin. Gejala dan kegiatan rasuah juga akan memberikan impak negatif kepada aspek sosial masyarakat. Dalam konteks aspek sosial, ia juga melibatkan interaksi antara masyarakat. Maka pembangunan peradaban bukan hanya dapat dilihat dari aspek pembinaan negara yang maju dan sentiasa bergerak ke hadapan, tetapi dari aspek sosial yang membina peradaban dari akar umbi. Seterusnya, implikasi rasuah yang pertama terhadap pembangunan peradaban di Malaysia dari aspek sosial ialah berlakunya peningkatan jenayah dalam kalangan masyarakat. Jenayah dalam kalangan masyarakat ini dilihat sebagai batu loncatan kepada jenayah yang lebih serius dan di mana akan menuju kepada satu budaya dalam masyarakat iaitu rasuah. Rasuah diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan projek kepada mereka. Kegiatan rasuah dalam masyarakat bukan hanya melibatkan jenayah komersial, malah juga akan merujuk kepada jenayah berat seperti pembunuhan dan penculikan. Sebagai contoh, jika kegiatan rasuah telah dibocorkan, kemudian individu yang terlibat akan membuat apa saja untuk menutup kesalahannya, termasuk membunuh. Seterusnya, implikasi yang kedua terhadap pembangunan peradaban di Malaysia dari aspek sosial ialah kemerosotan nilai moral dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Moral adalah bahagian yang terpenting dalam pembangunan peradaban di Malaysia. Sebagai contoh, Malaysia sentiasa amanah dalam menunaikan tanggungjawab. Tanpa moral yang tinggi, pembangunan peradaban dalam masyarakat akan terbantut.
Kerana jika masyarakat memiliki moral yang tinggi, ia akan merujuk kepada jati diri dan integriti yang tinggi dalam sifat seseorang individu. Kegiatan rasuah ini sememangnya salah di sisi undang-undang maupun agama Islam yang kedua-duanya telah menggariskan implikasi jika rasuah terus berlaku di dalam negara Malaysia. Sebagai contoh, negara itu akan terus tidak stabil dan tidak akan maju jika kegiatan rasuah terus berleluasa di dalam negara tanpa pengawasan. Secara konklusinya, dari aspek sosial, kemerosotan nilai moral dalam kalangan masyarakat yang memberi impak dalam aspek sosial ke arah pembangunan peradaban sangat membimbangkan. Kerana jika di peringkat akar umbi tidak diambil tindakan, maka penyakit ini akan terus menerus wujud dan menjadi kebiasaan dalam setiap interaksi dalam masyarakat. Kemerosotan moral yang akan menyumbang kepada keruntuhan etika yang juga berkait rapat dengan kegiatan rasuah, kelangsungan pembinaan peradaban yang positif bagi negara khususnya di Malaysia bergantung kepada masyarakat yang mempunyai nilai moral, etika dan integriti yang tinggi. Kerana ia akan dilihat sebagai contoh kepada masyarakat luar dan melihat Malaysia sebagai suatu negara yang perlu diberi perhatian dan dipandang tinggi daripada segi etika dan integriti. Maka daripada aspek sosial, kesan rasuah sangat menyumbangkan dan perlu diambil tindakan sewajarnya jika berlaku di dalam negara untuk mengelakkan sebarang keruntuhan peradaban dan perkembangan peradaban yang dilihat secara negatif. Ulasan akhbar mengenai isu skandal rasuah dan penyelewengan hartanah di Johor. Isu skandal rasuah dan penyelewengan hartanah di Johor merupakan sebuah isu skandal rasuah yang pernah menjadi tajuk berita utama di Malaysia pada ketika dahulu. Seperti mana yang kita tahu bahawa rasuah adalah penyalahgunaan kuasa yang dilakukan untuk mendapatkan kepentingan individu, merosakkan kepercayaan rakyat, melemahkan sistem demokrasi, membantutkan pertumbuhan ekonomi, meluaskan perbezaan sosial dalam kelompok masyarakat sehingga boleh melumpuhkan sesebuah negara. Bagi merujuk kepada ulasan Kereta Akhbar mengenai isu rasuah yang telah berlaku iaitu skandal rasuah dan penyelewengan hartanah di Johor, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah pun berjaya menangkap 6 individu kerana dipercayai terlibat dalam rasuah dan penyelewengan melibatkan hartanah di Johor yang melibatkan ke-6 suspek yang berusia antara 25 tahun hingga 50 tahun. Suspek yang telah ditangkap adalah merupakan anak pegawai khas kepada seorang esko Kerajaan Negeri Johor, 2 orang pemaju, seorang peguam dan seorang orang awam yang terlibat dalam isu skandal ini. Selain itu, perbuatan mereka juga dipercayai telah pun mengakibatkan kerugian yang dianggarkan dalam lingkungan jutaan ringgit kepada hasil pendapatan Kerajaan Negeri Johor. Di samping itu, kita dapat lihat beberapa kaitan dalam isu ini telah pun memberikan pandangan buruk kepada integriti dan etika pegawai dan penerima rasuah yang sangat menyelewengkan perkara penting seperti hartanah demi memberikan kepentingan kepada diri masing-masing dalam keuntungan. Malahan pula, ia telah memberikan kepada sifat pemimpin, menunjukkan kepada sifat pemimpin tersebut yang mempunyai jawatan yang sangat penting dalam pentadbiran negeri ataupun negara itu sendiri. Artikel yang seterusnya ialah, pada 11 Januari 2022, Putrajaya, seorang guru besar dipenjara 3 bulan akibat terlibat dalam kegiatan rasuah. Guru tersebut juga telah didenda sebanyak RM20,000 atas kesalahan yang telah diakuinya. Kegiatan rasuah kini semakin berdosa di dalam masyarakat, malah juga berlaku di dalam golongan yang berpendidikan tinggi seperti yang bersalah dalam artikel ini, iaitu seorang guru. Guru sepatutnya menjadi contoh kepada masyarakat dalam melibatkan akhlak dan semestinya integriti yang tinggi dalam sektor pekerjaan mereka. Imej guru akan terpalit dengan perkara yang negatif jika hal-hal seperti rasuah khususnya dilakukan dan dipraktikkan dalam alam pekerjaan yang dipandang tinggi. Artikel tersebut, guru besar ini telah mengaku bersalah atas 2 tuduhan di mana kira-kira 8 tahun lalu beliau telah melantik syarikat milik isterinya dalam urusan berkaitan sukan perahu layar. Di dalam isu ini, guru tersebut telah menyalahgunakan kedudukan dan pangkat yang diperolehnya untuk kepentingan peribadi. Sikap seperti ini seharusnya dielakkan dari terus merebak kerana ia akan menyebabkan kesan negatif seperti hasil dari kerja yang perlu dilakukan akan tidak menepati tahap yang baik kerana pihak yang terlibat dalam isu rasuah ini telah memiliki wang yang diperuntukkan untuk suatu kerja tersebut sebelum melakukan kerja yang telah diamanahkan. Tertuduh Khairul Azizi Abdul Aziz
berumur 55 tahun didakwa melakukan kesalahan itu ketika berkhidmat sebagai guru penolong kanan kurikulum di Sekolah Kebangsaan Cerating dengan mencadangkan syarikat milik isterinya Su Azizi Enterprise kepada guru besar sekolah tersebut bagi urusan bayaran pesanan sekolah. Tertuduh telah mengambil ringan berkenaan integriti dalam urusan pesanan aset sekolah. Seharusnya, seseorang individu perlu sentiasa amanah dan bertanggungjawab atas setiap kelakuan dan tindakannya. Maka, jika sifat amanah itu sentiasa menjadi pegangan dalam setiap tindakan, kegiatan rasuah akan dapat dibendung. Rasuah itu menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Sebagai contoh, jika seseorang itu telah diberikan amanah akan tetapi ia melakukan perbuatan jenayah dan mengamalkan rasuah dalam pentadbiran, maka perkara ini sudah tentunya akan menjejaskan keselamatan sesebuah organisasi maupun negara kerana segala prosedur kerja, peraturan dan undang-undang tidak dipatuhi sehingga perkara yang ditegah dan dilarang itu dibenarkan dan perkara yang haram itu dianggap sebagai satu yang halal dan boleh dilakukan tanpa rasa berdosa dan bersalah atas kesalahan yang terketuk itu. Punca rasuah yang pertama adalah kos sara hidup yang tinggi yang melebihi pendapatan. Walaupun kadar inflasi negara masih berada di tahap yang rendah, masalah seperti kos sara hidup masih berlaku di kalangan masyarakat di Malaysia. Menurut kajian Bank Dunia, isu-isu yang berkaitan mengenai kos sara hidup termasuklah pertumbuhan pendapatan yang lambat, peningkatan harga rumah telah menyebabkan kadar hutang isi rumah meningkat sekitar 82.7% daripada KDNK pada tahun 2019. Perkara ini menjadi semakin parah semasa pandemik melanda. Ini kerana ramai rakyat yang kehilangan pekerjaan terpaksa menerima potongan gaji dan hanya menerima gaji minimum akibat terjejasnya kesejahteraan sosioekonomi negara. Oleh kerana peningkatan kos sara hidup, pendapatan yang terjejas dan desakan ekonomi ini, wujudnya peningkatan terhadap kadar jenayah yang telah direkodkan semasa fasa Pemerintah Kawalan Pergerakan PKP. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan berlakunya pelbagai masalah rasuah berlaku di kalangan penyewa awam, masyarakat dan lain-lain. Perkara ini juga termasuklah isu rasuah dalam pengambilan vaksin bagi golongan anti-vaksin dan isu daging katil import yang dikatakan telah puluhan tahun menggunakan logo hasil halal daripada penyembihan dari negara yang tidak diiktiraf oleh negara kita iaitu Malaysia. Perkara sedemikian memperlihatkan bahawa wujudnya unsur-unsur rasuah dalam aktiviti tersebut. Mengikut statistik yang telah dikeluarkan pada tahun 2020, sebanyak 998 individu telah berjaya ditangkap atas kesalahan rasuah, manakala sebanyak 142 kes tangkapan rasuah bagi tempoh 6 bulan pertama pada tahun 2021. Antara mereka yang ditahan dan ditangkap menjelaskan bahawa perkara yang mendorong mereka untuk bertindak sedemikian adalah desakan hidup yang kian mencabar. Ini kerana masalah ekonomi semasa pandemik telah menjejaskan pendapatan dan gaya hidup mereka. Oleh demikian, dengan mengambil pendekatan dengan cara terlibat dalam aktiviti rasuah, ia dapat membantu dan mengekalkan gaya hidup mereka. Secara tidak langsung dapat hidup mewah dengan cara lebih pantas walaupun ia menyalahi undang-undang dan syarak agama. Selain itu, antara punca berlakunya rasuah adalah disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa dalam menggalas tanggungjawab terhadap pangkat dan jawatan yang telah diberikan. Hal ini jelas digambarkan oleh sikap hilah sesuatu parti yang mementingkan kuasa politik dan kepentingan ekonomi sendiri. Sebagai contoh, ini dibuktikan berdasarkan maklumat bahawa punca rasuah yang tinggi 96.8% adalah melalui politik wang serta 89.3% adalah menerusi penggunaan kuasa. Hal ini akan membantutkan pembinaan peradaban negara jika terus berlaku. Oleh sebab itu, Islam amat mengharamkan rasuah melalui dalil yang sangat jelas dalam Al-Quran, antaranya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan sebahagian harta dari manusia yang lain dengan dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Di samping itu, punca kepada berlakunya rasuah adalah disebabkan oleh kegagalan agensi penguatkuasa kerajaan dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Oleh itu, masalah rasuah menjadi lebih teruk kerana ianya dipraktikkan sendiri oleh agensi
penguatkuasa. Sebagai contoh, kes rasuah boleh dilihat melalui laporan penglibatan rasuah di kalangan anggota dan pegawai PDRM, di mana dua anggota PDRM berusia 31 dan 33 tahun telah disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 dengan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM30,000 pada Februari 2017 selepas mereka didapati bersalah kerana cuba menerima suapan RM5,000 daripada seorang lelaki untuk terlepas daripada sebarang tindakan. Kita sedia maklum bahawa rasuah ini umpama barah. Ianya mungkin bermula dari kecil tetapi akan menjadi semakin besar jika tidak dikawal dengan baik. Oleh demikian, pihak kerajaan perlu mengambil langkah yang proaktif supaya kes dan isu rasuah ini dapat diselesaikan di kalangan syarikat, korporat, pegawai kerajaan dan masyarakat. Sehingga ke hari ini telah banyak insentif dan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan dalam membantu masyarakat semasa pandemik ini. Perkara berikut bukan saja dalam membantu masyarakat dalam meneruskan kelangsungan hidup, bahkan sebagai tindakan dalam mengurangkan kadar jenayah yang semakin meningkat seperti rasuah. Dengan wujudnya bantuan insentif ini, ia sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban masalah yang dipikul oleh masyarakat Malaysia semasa pandemik berlaku. Masalah ekonomi yang menyebabkan kos sara hidup semakin tinggi akan mengakibatkan banyak masalah yang berlaku, terutamanya terhadap masalah jenayah seperti rasuah. Antara hasil yang dapat dilihat adalah melalui peningkatan gaji minimum sebanyak 1,500 yang telah dipersetujui oleh kerajaan pada tahun 2022. Malah pelonggaran dalam aktiviti ekonomi dan perindustrian untuk beroperasi secara penuh semasa PKP dapat melegakan sesetengah usahawan dan pekerja dalam meneruskan aktiviti dalam mencari rezeki dan menggerakkan ekonomi negara. Secara tidak langsung, isu rasuah dalam kalangan ahli korporat yang memberi rasuah untuk beroperasi semasa PKP dapat diselesaikan melalui tindakan ini. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk membanteras jenayah rasuah. Antaranya ialah dengan melaksanakan penguatkuasaan undang-undang. Hal ini kerana, menurut kajian, antara punca peningkatan rasuah adalah disebabkan oleh pelaku rasuah tidak mendapat hukuman yang setimpal. Oleh itu, penguatkuasaan undang-undang adalah penting terutama terhadap pegawai berjawatan besar kerana paling berpotensi terlibat dengan rasuah. Di samping itu, usaha-usaha melalui kempen yang lebih kerap diperlukan agar pendekatan yang lebih transformatif dapat diterapkan ke semua agensi kerajaan. Oleh itu, ini juga memerlukan penstrukturan semula ke semua agensi yang berperanan penting seperti Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Bahagian pentadbiran perlu diperbaiki dengan mengutamakan visi dan misi mencegah rasuah terlebih dahulu supaya dapat melahirkan institusi yang sempurna dan berintegriti seperti melaksanakan 6 strategi memperkukuhkan accountability dan integriti politik serta mempertingkatkan keterusan perolehan awam. Secara kesimpulannya, pembinaan peradaban sesebuah negara akan terganggu jika terdapat sifat tamak dan juga tidak bersyukur dalam sesebuah individu itu. Oleh itu, implikasi rasuah mendorong kepada ancaman terhadap kestabilan sistem pemerintahan negara, pembatukan ekonomi negara, kejatuhan moral dalam kalangan masyarakat serta menggugat keselamatan rakyat. Namun, masalah rasuah dapat ditangani, iaitu dengan mengubah budaya dan pemikiran rakyat supaya membentuk masyarakat yang bermoral dan juga beretika. Seterusnya, tadbir urus yang baik perlu ditekankan oleh sesebuah badan kepimpinan kerana seperti peribahasa seekor kerbau membawa lumpur habis semua terpalit yang menunjukkan bahawa budaya rasuah dan salah laku yang disebabkan oleh sesebuah individu itu mampu mencemarkan imej negara secara menyeluruh. Secara amnya, harapan utama ialah agar setiap lapisan masyarakat dan kerajaan dapat bersatu padu dalam membanteras rasuah kerana pembinaan peradaban negara tidak akan tercapai jika rasuah terus berlaku. Justru, Rasulullah SAW juga melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan juga perantara yang bersifat penghubung antara kedua-duanya.